Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live bagi meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan hukum yang seterusnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan sambung kembali membicarakan hukum yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan hukum tebal, bacaan tebal dan bacaan nipis, yang mana di dalam bahasa Arab bacaan tebal dipanggil tafkhim, tebal. Manakala bacaan nipis bahasa Arab panggil tarqiq. Baik, inilah ni tajuk dia yang ni lah untuk pagi ni. Tajuk dia yang ni, pelajaran yang kelima, bacaan tafkhim. Tafkhim ni maksudnya tebal lah, bacaan tebal. Yang kedua tarqiq, bacaan nipis. Bacaan nipis. Baik, nampak tak? Baik, dia kata hal ini kerana dalam susunan bunyi huruf hijaiyah ada bacaan tebal dan ada bacaan nipis. Ada bacaan tebal dan ada bacaan nipis. Baik, kemudian mesti dibaca tebal. Huruf-huruf yang mesti dibaca dengan tebal. Yang pertama, huruf yang bersifat dengan isti'la. Huruf yang bersifat dengan isti'la. Isti'la tu apa dia? Isti'la tu adalah nama bagi sifat huruf. Nama satu sifat huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, jadi huruf isti'la ni ada tujuh. Ada tujuh nah. Apa dia huruf dia? Tengok sini ya. Huruf dia apa dia? Ini. Kha, Sad, Dad, Ta, Dha, Ghain, Qaf. Jadi huruf isti'la ada tujuh. Huruf yang bersifat dengan isti'la ada tujuh. Isti'la ni adalah nama satu sifat. Satu sifat. Isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah. Ketika kita menyebut huruf isti'la, maka pangkal lidah kita terangkat ke langit. Ni lidah kita, ni bahagian belakang ni. Bila huruf isti'la tu kita baca, maka bahagian belakang ni dia naik, dia meninggi nah. Huruf isti'la ada tujuh nah. Sekali lagi, huruf isti'la ada tujuh. Kha, Sad, Dad, Ta, Dha, Ghain, Qaf. Ada tujuh nah huruf isti'la. Jadi apabila kita membaca huruf-huruf isti'la ini, maka pangkal lidah kita itu meninggi ke langit, yang menyebabkan sebutan huruf ini menjadi tebal lah. Kha. Bahagian belakang lidah tu dia naik, dia meninggi, meninggi ke langit. Kita sebut huruf sad, sa, pangkal lidah naik. Dha, pangkal lidah naik. Ta, pangkal lidah naik. Dha, pangkal lidah naik. Gha, huruf ghain Gha. Sini huruf ghain tempat dah. Gha, pangkal lidah naik. Qa, huruf qaf. Bila kita sebut dia, maka pangkal lidah naik. Itulah dia yang dimaksudkan dengan isti'la. Jadi ketujuh-tujuh huruf ini mestilah dibaca dengan tebal kerana sifatnya adalah isti'la. Baik. Kemudian yang kedua, huruf yang bersifat dengan itbaq. Huruf yang bersifat dengan itbaq.
maka huruf-huruf ini mesti dibaca dengan tebal, iaitu huruf apa? Sad, sa. Dia tadi bersifat dengan isti'la dan dia juga bersifat dengan itbaq. Kalau isti'la terangkat pangkal lidah, terangkat bahagian belakang lidah ni ke langit, tu isti'la. Kalau itbaq, bahagian tengah lidah ni, bahagian tengah lidah merapat ke tengah langit, tengah langit keras. Sa. Jadi huruf sa ni dia ada dua sifat yang tebal. Isti'la pun dia ada, itbaq pun dia ada. Da, huruf dad sama juga. Isti'la pun dia ada, itbaq pun dia ada juga. Da. Maka huruf yang bersifat itbaq ni lebih kuat lah, kerana sifat itbaq ni dia lebih kuat daripada isti'la. Maknanya huruf sad, da, huruf dad perlulah ditebalkan dengan setebal-tebalnya. Ta, huruf ta pun sama juga, isti'la pun ada, itbaq pun ada. Huruf dha pun sama juga, dia ada 4 huruf yang bersifat dengan itbaq. Huruf sad, dad, ta, dha. 4 huruf ni adalah huruf yang paling tebal paling tebal, sifat kuat sifat dah tu. Sifat yang paling kuat. Kalau isti'la tadi ada 7 kan. Tolak qaf, ghain dan kha. Jadi dia kata di sini huruf sad, dad, ta, dha lebih tebal lebih kuat, lebih tebal daripada qaf, ghain dan kha. Lebih tebal yang benar qaf, ghain, kha pun tebal dah, tapi sad, dad, ta, dha lebih tebal daripada qaf, ghain, kha. Baik. Jadi apabila kita baca huruf-huruf ni, pastikan ada bunyi tebal pastikan ada bunyi tebal. Bunyi tebal Siapa baca nipis salah Siapa baca nipis salah. Kemudian yang ketiga huruf lam. Huruf lam khas pada lafaz Allah. Lam yang kedua hamzah wasal, lam yang pertama, lam yang kedua tu. Lam yang kedua pada lafaz Allah, ataupun kita panggil lafzul jalalah, lafaz kebesaran. Jadi pada lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah, ada ketika wajib kita baca dengan tebal dan ada ketika wajib kita kena baca dengan nipis. Macam mana kita nak tahu tu? Kita tengok baris sebelum dia. Kalau baris sebelum lafaz Allah itu, kalau baris fathah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan tebal. Dan jika sebelum Allah itu ada baris dhammah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan tebal, tafkhim. Manakala sebelum lafaz Allah ada baris kasrah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan nipis. Tu nampak tak? Tu yang atas, nampak tak? Khas huruf lam. Khas huruf lam yang ada pada lafaz Allah lafaz Allah tu dia ada 2 lam kan. Kita tengok lam yang kedua tu yang ada pada lafaz Allah tu, jika didahului baris fathah ataupun baris dhammah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan tebal. Contoh dia wallahu muhitum, wallah. Tu nampak tak lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah tu? Mana dia? Ni atas ni. Ni. Sebelum lafaz Allah tu ada baris fathah. Sebelum lafaz Allah itu ada baris fathah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu wajib dibaca dengan tebal. Wallah tebal Wallahu muhitum bil kafirin. Wallah. Baik, lam tu dibaca dengan tebal. Kemudian yang bawah ni pun sama juga. Sebelum lafaz Allah ada baris dhammah, maka lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah wajib dibaca dengan tebal. Fawaqahumullahu syarra dhalik. Fawaqahumullah. Tu tebal. Kemudian
sebelum Allah itu ada baris dhammah, maka lam yang kedua itu dibaca dengan tebal. Qala inni abdullah. Qala inni abdullah. Kemudian kita tengok pula yang bawah ni, sebelum lafaz Allah ada baris fathah, maka wajib dibaca dengan tebal. Rasulullah. Rasulullah. Baik, itu adalah lam yang ada pada lafaz Allah yang wajib dibaca dengan tebal. Syarat dia sebelum Allah itu ada baris fathah ataupun sebelum Allah ada baris dhammah. Baik, kemudian seterusnya dia kata keterangan apabila didahului harakat kasrah maka wajib dibaca tipis. Maknanya sebelum lam yang kedua tu yang ada pada lafaz Allah, sebelum dia ada baris kasrah, maka wajib lafaz Allah itu ataupun lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu dibaca dengan nipis. Mudah kan? Tengok sebelum Allah. Sebelum Allah itu ada baris kasrah tak? Macam mana? Mana dah? Sebelum Allah itu ada baris kasrah. Sebelum Allah itu ataupun sebelum lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu ada baris kasrah, maka wajib dibaca dengan nipis. Hadza min indillah. Hadza min indillah. Maka wajib dibaca dengan nipis. Kemudian ni lafaz ni Allah ni, Allah asal ni, tapi dah berhubung dengan mim, maka bentuk dia macam ni. Yang mana sebelum lafaz Allah lam yang kedua ni, sebelum dia ada kasrah, maka dibaca tipis. Qulillahumma ma, qulillah, dibaca nipis. Kemudian yang ni pula samalah, sebelum dia ada baris kasratain, sama juga. Sebelum lam yang kedua itu ada baris kasratain, maka wajib dibaca tipis. Wal amru yawma idzil lillah. Dan yang terakhir contoh dia, wa man yuti'illah, dibaca dengan nipis. Baik, kesimpulannya kita tengok baris baris sebelum lafaz Allah itu. Kalau baris sebelum lafaz Allah baris baris fathah ataupun baris dhammah, maka Allah itu dibaca dengan tebal. Kalau baris sebelum Allah itu baris kasrah, maka Allah itu dibaca tipis ataupun nipis. Itulah cara dah. Kemudian kita tengok hukum ra pula, hukum ra. Ra yang dibaca tebal, hukum ra yang dibaca dengan tebal. Dia kata cara membaca pengucapannya serta gerakan bibir agak ke hadapan. Ra. Tapi jangan muncung ra, salah nah. Jangan muncung, sebab ra ini bukannya tempat dia di bibir. Ra ini adalah huruf lidah. Lidah menyentuh di langit. Ra. Jadi bibir itu agak ke hadapan sedikit, tapi jangan muncung. Baik, macam mana kita nak tahu kata ra itu dibaca dengan tebal? Yang pertama, apabila ra itu berharakat fathah. Apabila ra itu berbaris fathah, maka ra itu wajib dibaca dengan tebal. Contoh dia, saya tengok di sini. Contoh dia. Contoh dia, tengok huruf ra yang berbaris atas. Ra yang berbaris atas, maka ra itu wajib dibaca dengan nipis, tebal. Wa rafa'a ra. Ra itu wajib dibaca dengan tebal kerana ra itu baris dia fathah. Wa rafa'a alam tara. Ra itu dibaca dengan tebal. Rufi'at ataupun ra itu baris dia dhammah, maka wajib juga dibaca dengan tebal. Rufi'at liyashtaru. Tu. Baik, kalau ra itu baris dia fathah ataupun baris dia dhammah, maka ra itu wajib dibaca dengan tebal. Wa rafa'a
wa rafa'a, alam tara, alam tara, rufi'at, rufi'at. Ra itu baca dengan tebal. Liyashtaru, liyashtaru. Sebab apa muncung? Kerana ra itu baris dhammah. Kalau baris dhammah muncung tak apa. Lain pada baris dhammah tak boleh muncung. Tu. Jadi ra baris fathah ataupun ra baris dhammah maka dipanggil ra tafkhim, ra tebal, wajib dibaca dengan tebal. Kemudian yang kedua, bila sukun ataupun dimatikan. Ra itu sukun ataupun dimatikan kerana waqaf dan dan didahului baris fathah ataupun dhammah. Maknanya ra itu mati, iaitu sukun ataupun ra itu dimatikan kerana kita berhenti bacaan padanya, yang mana sebelum dia ada baris fathah ataupun baris dhammah, maka ra itu wajib dibaca dengan tebal. Contoh dia sinilah. Tengok ni. Ini ra mati, ra yang mati sebelum dia ada baris dhammah, maka ra itu wajib dibaca dengan tebal. Yurja'un, yurja'un. Yang bawah ra yang mati sebelumnya baris fathah. Wa arsala, wa arsala. Okey, yang ke seterusnya ra yang dimatikan kerana waqaf. Ra yang dimatikan kerana kita berhenti bacaan padanya, yang mana sebelum dia ada dhammah, maka ra ini dibaca tebal. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Yang ni pun sama juga, ra yang dimatikan kerana waqaf, sebelum dia ada baris fathah, maka ra ini dibaca tebal. Inna a'tainakal kautsar. Tu. Ra itu dimatikan dan kerana waqaf, yang mana sebelum dia ada baris fathah ataupun baris dhammah, wajib dibaca dengan tebal. Ataupun ra itu sukun, yang mana sebelum dia ada baris dhammah ataupun baris fathah, maka wajib ditebalkan. Tu. Dan seterusnya seterusnya bila dimatikan kerana waqaf, yakni bila ra itu mati kerana waqaf dan didahului mat ataupun huruf mat, fathah atau dhammah. Mat fathah atau dhammah maksudnya sebelum huruf mat tu ada baris fathah ataupun baris dhammah. Contoh dia macam sinilah. Ni. Contoh dia macam sini. Tu nampak tak? Ada. Ra yang dimatikan, ra yang dimatikan kerana waqaf, yang mana sebelum dia ada huruf mat. Dekat sini huruf waw, waw, dan sebelum huruf waw itu, waw mat itu ada dhammah, maka ra ini wajib dibaca dengan tebal. Min ibadiyasyakur, min ibadiyasyakur. Ra yang dimatikan kerana waqaf, sebelum dia ada huruf mat, dan sebelum huruf mat itu baris dia dhammah. Baik. Kemudian yang ni pula sama juga, ra yang dimatikan kerana waqaf, sebelum dia ada huruf mat alif, dan sebelum huruf mat itu ada baris fathah, maka wajib dibaca dengan tebal. Ra itu ma'al abrar, ma'al abrar. Baik. Kemudian seterusnya bila dimatikan kerana waqaf, ini bila ra itu dimatikan kerana waqaf dengan didahului huruf sukun. Maknanya sebelum ra yang dimatikan itu ada huruf sukun dan berharakat fathah atau dhammah, dan huruf sebelum huruf yang mati tadi itu ada baris fathah ataupun dhammah. Contoh dekat sini satu. Ada satu sajalah, iaitu sebelum huruf yang mati itu ada baris fathah. Contoh dia sinilah. Contoh dia kat sini atas ni. Okey, ra ini dimatikan kerana waqaf, dan sebelum dia ada huruf yang sukun, iaitu huruf sad sukun.
dan sebelum huruf yang sukun itu ada baris fathah, maka ra ini wajib dibaca dengan tebal. Wal 'asr, wal 'asr. Ra itu dimatikan kerana waqaf sebelum dia ada huruf yang sukun, dan sebelum huruf yang sukun itu ada baris fathah, maka ra itu wajib dibaca dengan tebal. Wal 'asr. Baik, yang kedua sama juga. Bis sabr, bis sabr. Ra itu dimatikan kerana waqaf sebelum dia ada huruf sukun iaitu ba, dan sebelum ba sukun itu ada baris fathah, maka ra itu wajib dibaca tebal. Bis sabr. Baik, baik. Kemudian berkaitan dengan ra tebal, ra yang wajib dibaca dengan tebal, masuk pula pada huruf ra yang dibaca tipis. Ra yang wajib dibaca dengan nipis. Yang pertama sekali nak kenanya iaitu apabila ra itu barisnya adalah kasrah, maka apabila ra itu baris dia kasrah, maka wajib kita baca dengan nipis. Baik. Baik, yang pertama macam mana kita nak kenal ra itu wajib dibaca dengan nipis, iaitu ra yang berbaris kasrah. Ra yang berbaris kasrah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ra baris kasrah. Wa min syarri hasidin. Ra yang baris kasrah maka wajib dibaca dengan nipis. Kemudian yang kedua, bila sukun, iaitu bila ra sukun atau dimatikan kerana waqaf, ataupun ra itu dimatikan kerana waqaf dan didahului kasrah, dan ra yang dimatikan tadi itu didahului oleh kasrah, maka wajib dibaca dengan nipis. Baik. Contoh di sini, ra yang sukun sebelum dia ada baris kasrah. Ra yang sukun sebelumnya ada baris kasrah, maka wajib dibaca dengan nipis. Wa fir'aun dzil autad. Wa fir'aun dzil autad. Ra yang mati, yang sukun sebelum dia ada baris kasrah. Baik, wajib dibaca dengan nipis. Seterusnya, ra yang dimatikan kerana waqaf, yang mana sebelum dia ada baris kasrah, maka wajib dibaca dengan nipis. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Baik, habis. Itu cara nak kenal yang kedua. Yang ketiga pula, bila dimatikan, yakni bila ra itu dimatikan kerana waqaf, kerana berhenti bacaan, dan didahului ya sukun. Didahului ya sukun. Contoh dah, sinilah. Khabir. Ra itu dimatikan kerana waqaf sebelum dia ada ya, sama ada ya mat ataupun ya lin. Kat sini adalah ya mat. Khabir. Macam mana nak kenal ya mat? Iaitu ya sebelumnya ada kasrah, itu adalah ya mat. Khabir. Ini pun sama juga, ra yang dimatikan kerana waqaf sebelum dia ada ya sukun ataupun ya mat, iaitu ya sebelumnya kasrah, ya mat lah. Basir. Dan yang ketiga, contoh ni adalah sama juga, ra yang kalau kita waqaf pada ra ni, maka ra ini dimatikan kerana waqaf sebelum dia ada ya sukun. Kat sini ya lin. Macam mana kena ya lin? Ya sukun sebelumnya baris fathah. Kalau ya mat, ya sebelumnya ada kasrah. Kalau sebelum ya tu fathah, ya lin. Kalau sebelum ya itu kasrah, ya mat. Kat sini pun sama juga. Kalau kita waqaf pada ra itu, maka dibaca dengan nipis. Khair. Baik, habis.
Itu cara ketiga yang nak macam mana kita nak kenal ra itu dibaca nipis. Yang keempat pula, bila dimatikan kerana waqaf. Bila dimatikan kerana waqaf, yakni bila ra itu dimatikan kerana waqaf, huruf bersukun, maksudnya sebelumnya ada huruf yang bersukun dan huruf sebelumnya lagi berharakat kasrah. Contoh dia kat sini. Contoh dia kat sini. Ra yang dimatikan kerana waqaf. Kemudian sebelum dia ada huruf yang sukun. Sebelum huruf yang sukun itu ada baris kasrah. Maka ra ini wajib dibaca tipis. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Hijr. Tu. Habis. Kemudian dia kata pengecualian. Ini kena baca tebal lah. Pengecualian maksudnya kena baca tebal. Walaupun sebelum ra itu ada baris kasrah. Baik. Iaitu huruf yang bersukun tersebut adalah huruf isti'la. Maka ra dibaca dengan tebal. Contoh dia kat sini. Baik, yang tadi ra yang dimatikan kerana waqaf, sebelum dia ada huruf sukun, dan sebelum huruf sukun itu ada kasrah, wajib dibaca dengan nipis. Tetapi pada kalimah ni dikecualikan, maksudnya kat sini kena baca tebal juga. Kerana apa? Kerana ra yang dimatikan kerana waqaf, sebelum tu ada huruf isti'la yang sukun, iaitu ta sukun. Yang kedua ni adalah sad sukun. Ta ini adalah huruf isti'la, huruf yang tebal, maka kat sini tidak boleh dinipiskan, kena baca tebal juga. Ainal qitr. Ainal qitr. Yang kedua ni sama juga, ra yang dimatikan kerana waqaf, sebelum dia ada huruf yang sukun, iaitu huruf isti'la, huruf sad. Maka wajib dibaca ra itu dengan tebal juga. Mim misr. Mim misr. Tu. Baik. Kemudian yang B, yang tadi A. B pula dia kata ra sukun bila menghadapi huruf isti'la, maka dibaca tebal walaupun didahului oleh baris kasrah. Tak kira lah, ra itu dimatikan kerana waqaf, sebelum dia ada huruf isti'la yang 7 tu lah. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ada 7 lah. Huruf yang sukun tu adalah huruf isti'la. Walaupun sebelum huruf isti'la tu baris kasrah, tetap dibaca dengan tebal. Tu dikecualikan lah yang ni, dia tak termasuk dalam huruf yang nipis. Kemudian dia kata cara membaca, melafazkan ra sukun, bibir agak ke hadapan sedikit. Ra bukan muncung lah, ra jangan muncung salah. Bibir tu agak ke hadapan sedikit sahaja. Okey, baik, kita tengok contoh dah. Contoh, inna rabbaka labil mirsad. Ra ni dibaca dengan nipis atau tebal? Kat sini ra dibaca dengan nipis, kerana ra yang sukun sebelumnya ada baris kasrah. Manakala yang depan ni ra dibaca dengan tebal, kerana ra itu baris dia fathah. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad. Baik, maaf lah, ra kat sini dibaca dengan tebal lah, kerana dia bertemu dengan huruf kerana dia bertemu dengan huruf isti'la, huruf sad. Maka ra ni dibaca dengan tebal walaupun sebelum ra sukun itu baris dia kasrah. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad baca dengan tebal lah, kerana ra sukun itu bertemu dengan sad. Sad itu huruf isti'la, huruf tebal lah. Walaupun sebelum ra mati itu, ra sukun itu ada kasrah, tetap dibaca tebal. Dalam surah Al-Fajr ayat 14. Ini juga sama, dibaca dengan tebal
ra yang sukun sebelumnya kasrah, kerana dia bertemu dengan sad. Sad itu ada huruf yang tebal, huruf isti'la. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada, baca tebal lah. Ra itu dia baca tebal kerana bertemu dengan huruf isti'la. Baik, sama juga sini pun sama juga. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim. Qirta, baca tebal lah kerana bertemu dengan huruf isti'la, iaitu huruf ta lah, huruf ta. Walaupun ra itu, ra yang mati itu sebelum dia ada kasrah. Okey. Kemudian pada surah Asy-Syu'ara, ayat 63, pada surah Asy-Syu'ara, pada perkataan firqin, boleh dibaca tebal, boleh pula dibaca dengan nipis. Kat sini pada surah Asy-Syu'ara, kataan ni boleh dibaca dengan nipis, firqin, dan boleh kita baca tebal lah kerana qaf ini huruf isti'la. Kalau tebal kalau nipis fir. Itu cara sebutannya. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Baca nipis fir, kalau tebal fir. Tu. Kemudian lagi huruf ra sukun sebelum dia ada hamzah wasal. Huruf ra sukun sebelum dia ada hamzah wasal, iaitu sukun dibaca tebal apabila didahului hamzah wasal. Ra sukun dibaca tebal apabila didahului hamzah wasal walaupun harakatnya kasrah. Contoh dia ni. Kat sini ra sukun sebelum dia ada baris, ada hamzah wasal, maka ra ini dibaca dengan tebal. Irji', baca dengan tebal. Sama lah. Contoh yang mana-mana contoh pun syarat dia sebelum ra sukun itu ada hamzah wasal. Irji'i. Qala rabbirji'un. Ra itu dibaca tebal lah kerana sebelum dia ada hamzah wasal. Sama juga ni pun. Irji'u, tebal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini. Bagaimanakah cara kita mengenali huruf yang tebal dan bacaan yang tebal yang ada pada lafaz Allah dan bacaan yang nipis. Begitu juga pada hukum ra, ada ketika wajib dibaca dengan tebal, ada ketika wajib dibaca dengan nipis. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini memberi manfaat untuk semua, dan mudah-mudahan kita boleh fahamlah apa yang saya telah saya kongsikan sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran, faham cara bacaan lah. Jangan mengikut-ikut saja lah. Mengaji kena ada guru. Untuk masa sekarang ni kita mengajilah menggunakan online. Sementara ada peluang. Jangan rasa rugi lah mengaji Quran ni, jangan rasa rugi. Sebab Quran ini bukan macam bacaan biasa, bukan macam bacaan buku-buku biasa. Kalau kita tak belajar Quran, macam mana kita nak pandai baca Quran? Kerana di akhirat nanti kita akan dipersoalkan, mengapa tak pandai baca Quran, sedangkan WhatsApp kita boleh baca, surat khabar kita boleh baca, buku cerita kita boleh baca, tapi Quran tak boleh baca. Sebab apa? Jenuhlah nak menjawab kita dekat akhirat nanti. Jadi marilah sama-sama saya menyeru, saya menggalakkan semua lah,
ahli warganet, ahli warga alam maya lah, sama-sama lah ya, kita mengaji, tak kira lah dengan siapa pun, mengajilah sementara peluang masih ada, sementara masih bernyawa. Mari sama-sama kita mengaji, kerana amalan itu berdasarkan ilmu lah. Kalau kita buat amalan tak ada ilmu, takut-takut ya, Allah Ta'ala tak terima. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Baik ya, jadi saya minta tolong share lah, tolong share agar ramai lagi yang boleh join kelas kita, insya-Allah secara percuma lah, belajar online ni secara percuma, iaitu live lah, live secara percuma, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.